yang berbahagia Ustaz dan semua jemaah Kak Jannah yang dihormati lagi dikasihi. Sebelum kita memulakan majlis, mohon kerjasama jemaah untuk mutekan kamera, mutekan mikrofon, offkan kamera, dan kepada jemaah muslimat sentiasa di dalam menutup aurah dengan sempurna. Selamat datang ke kuliah duha Gemar Yasin Nur Iman melalui Google Meet. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah mengizinkan dan menjemput kita bagi mengimarahkan Taman Syurga di majlis ilmu ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf bin Su'airin. Anjuran bersama yang berusaha pengurusi JYNI Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK JYNI. Bagi memulakan majlis, marilah kita bersama membaca umul kitab surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan semua, dan juga kepada kedua ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah dan yang masih hidup. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ashraf Su'airin memulakan majlis. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an, Allah musta'an, Allah musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya, ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Puan Nur, selaku pengurusi bicara pada pagi ini, pengurusi Gemar Yasin dan seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh yang hadir dalam bicara ilmu pada pagi ini, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan Karim buat semua, ya, selamat berpuasa, ya, selamat melalui Ramadan yang terbiahnya mudah-mudahan sesuatu memberi kita gambaran rahmat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada pada Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui ini di awal-awal ini terus ada energi, terus ada semangat, kita isi dengan sebaik-baik pengisian insya-Allah. Baik seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ini, hadis-hadis sahih terbukti masa kini walaupun dalam keadaan puasa. Bukan bermakna kita kena stop segala kita punya rutin, segala kita punya aktiviti. Tapi lebih kita produktifkan, lebih kita giatkan, mantapkan lagi insya-Allah. Sebab apa? Dalam Ramadan ini gandaan-gandaan pahala sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Amalan sunat Allah gandakan jadi amalan fardu. Amalan fardu Allah gandakan sehingga 70 kali ganda. Dan kita rebut Ramadan ini, subhanallah, untuk jadi jutawan. Jutawan bukan jutawan duit dunia, tapi jutawan bagaimana kita rebut pahala-pahala yang Allah hidangkan insya-Allah. Baik, kita sambung berdasarkan buku ini sampai muka surat berapa ya? Muka surat 24, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita sambung muka surat 24. Tajuk manusia berjiwa murni sukar ditemui. Betul Betul. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita lapangkan dada, kita renung tajuk ini, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita ambil manfaat insya-Allah. Baik, cuba tengok muka surat 24. Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya bahawa sifat simpati, ambil berat, belas kasihan, cinta dan tolong-menolong merupakan sifat asas seorang Muslim. Cuba tengok ya. Sifat asas Muslim tu apa dia? Ada rasa simpati, ada rasa ambil berat, ada rasa belas kasihan,
cinta dan tolong menolong. Ini sifat asas bagi seorang Muslim. Yang namanya Muslim, tak ada sifat ini bermakna bukan Muslim sebenarnya. Dia tak ada rasa simpati, tak ada rasa nak ambil berat, ya, rasa belas kasihan, ihsan langsung tak ada, itu bukan Muslim. Allahu Akbar. Baik, cuba tengok firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Ya, Muslim lelaki yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong. Hidup kita ni kena ada saling tolong menolong. Adanya usrah ini, kumpulan ini, sifat dia tolong menolong. Ya, kita tak boleh nak seorang-seorang nak belajar dalam berkumpulan. Subhanallah. Sebab apa? Barakahnya bila satu-satu kumpulan majlis ilmu, satu-satu kumpulan yang bawa sesuatu majlis yang besarkan Allah, ingatan pada Nabi SAW, itulah yang akan menarik para malaikat Allah untuk turun, untuk bersama dan akan aminkan dan mohon doa untuk orang yang berada dalam majlis ni. Macam kita, walaupun secara maya, secara online, ada doa-doa daripada para malaikat Allah. Ingat, kita dalam Ramadan lagi. Berapa banyak gandaan pahala, berapa banyak pahala yang Allah beri. Ramadan siangnya, malamnya, segala-galanya barakah. Allahu Akbar. Baik. Dalam ayat yang lain dinyatakan, dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah. Cuba tengok. Orang-orang yang bersedekah, baik lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah kepada mereka dan bagi mereka pahala yang sangat-sangat banyak. Bila sebut perkataan pinjaman, kita minjam daripada Allah. Kita minjam tubuh kita, kita minjam nyawa kita, kita minjam kehidupan kita daripada Allah dan kita beri balik pada Allah. Subhanallah, pinjaman ini ke jalan yang baik dengan ikhlas, Allah bayar balik pada kita. Subhanallah, gandaan-gandaan pahala yang sangat-sangat besar. Jadi seluruh ahli surah yang dirahmati Allah, kita muhasabah, kita renung, hari ini berapa banyak yang kita korbankan daripada harta, daripada diri kita, daripada masa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di sebalik gambaran itulah kita sedar kita meminjam, kita beri balik pada Allah Subhanallah, gandaan yang sangat-sangat besar. Ya, orang yang beri pinjam duit ke jalan Allah untuk bantu orang. Ingat, kita berada dalam Ramadan ni. Bila sebut Ramadan, Nabi SAW orang yang dermawan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Umpama angin yang bertiup sangat laju. Ya, subhanallah, ni Nabi suka. Jamu orang berbuka puasa. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang jamu orang berbuka puasa, dapat pahala seumpamanya tanpa mengurangkan sedikit pahala puasanya. Allahu Akbar. Sangat-sangat hebat. Jadi kita rebut Ramadan ini, apa yang boleh. Ya, saya ucapkan terima kasih daripada Gema Yasin, ramai yang infak untuk jamu anak-anak pelajar murid saya di Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran, tajuk berbuka puasa, dan subhanallah untuk infak dan sebagainya. Apapun di mana yang anda nak laburkan, silakan. Ini pelaburan untuk akhirat kita. Ini pelaburan yang akan bantu kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada pepatah yang berbunyi, miskin mencari Tuhan, kaya menjadi Tuhan. Iaitu ucapan untuk menggambarkan orang yang berusaha mendekati Allah sangat saat mengalami kehidupan yang sukar dan dibelit berbagai permasalahan hidup. Kita nak makin dekat dengan Allah, kadang diuji. Sebab apa? Inilah penilaian Allah pada kita atas iman, atas takwa kita. Ya, subhanallah, kita nak Allahu Akbar, nak makin dekat, nak jaga solat, nak jaga ibadah, ujian banyak. Ya, kita Ramadan ini barakah sebab apa disebut tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fi maradati syaitin. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, ya, dirantai iblis syaitan laknatullah. Bermakna selesa, tapi kadang masih lagi ada cabaran. Apa dia? Ada nafsu, anak didik syaitan. Ya, subhanallah, nafsu yang mengekang kita daripada kebaikan, daripada ketaatan, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar pepatah ni, miskin mencari Tuhan, kaya menjadi Tuhan. Ni terbalik ni. Ya, makin kita ni, kita kena cari Allah,
makin dekat dengan Allah. Bukan hanya miskin, kaya dan miskin. Bila sebut kaya, bukan menjadi Tuhan, tapi menjadi subhanallah hamba yang sangat-sangat mengharapkan redha Allah. Dia kena sedar, kaya itu adalah pinjaman Allah. Miskin juga pinjaman Allah. Miskin juga ujian Allah, dan kaya itu juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika menjadi kaya, dia sombong dan angkuh seolah-olah dirinya lebih hebat daripada Allah. Siapa gambaran ni? Fir'aun la'anatullah. Bila kaya dia rasa dia hebat, dia jadi Tuhan dan sebagainya. Demikianlah umumnya watak orang kaya yang tandus iman. Mereka mendakwa kekayaan yang dimiliki tanpa ada campur tangan, yakni belas kasih Allah, sehingga berbuat sesuka hati dengan kekayaan yang dimilikinya. Padahal dalam setiap harta kekayaan ada hak para fakir miskin yang harus ditunaikan. Ni ujian. Kaya itu nikmat dan kaya itu boleh jadi ujian. Sama ada kita dekat dengan Allah, atau kita leka, atau kita lalai, atau kita sombong, kedekut dan sebagainya. Terdapat juga ramai orang kaya yang tidak peduli terhadap penderitaan sesama manusia. Ramai orang kaya berpesta ria di rumah megah mereka. Sedangkan jiran tetangga dibiarkan hidup kelaparan. Ni, jiran-jiran kita bagaimana Ramadan ini? Ya Allahu Akbar. Cuba kita usia Ramadan ini, hari-hari kita bagi makan pada orang. Bagi makan terutama pada jiran-jiran sebelah. Apa yang boleh kita rebut pahala ni? Dia puasa, kita puasa, subhanallah gandaan pahala tu sangat-sangat banyak. Inilah ujian atas kita punya iman. Inilah ujian kita. Kita makin sombong atau makin lalai daripada Allah. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, saya tak ada apa-apa. Apa yang boleh? Kadang dalam hadis Nabi sebut bisyakki tamrin. Daripada sebiji buah kurma yang boleh kita dermakan, sumbangkan. Allahu Akbar. Tidak sedikit orang kaya yang mempamerkan perhiasan mahal dan kenderaan mewah. Ada tak hari ini berlaku? Ada. Dia pamerkan apa yang dia ada yang mahal-mahal, kenderaan mewah. Namun ketika jiran mereka meminta huluran tangan, bantuan tidak sesen pun diberikan. Subhanallah. Tidak akan masuk syurga. Bila mana jiran kita dalam keadaan merana, tidak akan masuk syurga. Kita kenyang tapi di sebelah kiri kanan dalam keadaan kelaparan. Maksudnya kita kena ambil peduli, kena ambil tahu. Allahu Akbar. Ramai orang kaya yang rela menghamburkan wang berbilion-bilion untuk merebut kekuasaan, tetapi tidak peduli sedikit pun kemiskinan yang membelit masyarakat yang hidup di sekeliling mereka. Allahu Akbar. Dan pada zaman ini, ramai orang Muslim yang kaya raya namun buta hati daripada melihat kenyataan hidup saudaranya yang menderita. Sebenarnya, bila kita melihat orang susah, ujian itu bukan atas dia, tapi ujian itu pada kita. Sama ada kita segera bantu atau kita langsung buat-buat tak tahu. Allahu Akbar. Ni. Bila sebut gambaran orang yang ditimpa musibah, ditimpa banjir, ditimpa kebakaran, dalam keadaan kelaparan, subhanallah, ujian itu kena pada kita sebenarnya. Kita segera atau tidak. Kita tengok ayat tadi daripada surah Al-Hadid. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, lelaki atau perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Subhanallah, lan tanalul birra, tidak dikira kebaikan selagi mana kita beri atas apa yang kita tuhibun, yang kita suka. Kadang kita bagi benda yang baki-baki, benda yang lusuh. Allah Akbar. Saya teringat waktu kita buat misi bantuan banjir, misi bantuan ke mana pun bagi pakaian, kadang subhanallah. Umpamanya dia nak clearkan almari. Baju yang dah lusuh, yang dah busuk. Yang sedihnya bila kita sebelum bagi tu kita asingkan. Minta maaf lah, pakaian dalam yang koyak-koyak, lubang-lubang yang bau busuk pun dicampur sekali, dimasukkan sekali. Allah Akbar. Di mana nilai? Lan tanalul birra, tidak dikira kebaikan selagi mana kita beri benda yang kita suka, bukan baki-baki. Makanan pun kadang yang belen-belen kita bagi. Allahu Akbar. Nabi SAW tunjuk contoh yang terbaik. Sahabat pun tiru apa yang Nabi buat. Apa yang benda yang dia suka, itu yang diberi. Allah Akbar. Hari ni kita cuba beri yang terbaik. Kita jamu makan. Hari ni insyaAllah petang ni saya ada program dengan anak yatim. Allahu Akbar. Jadi apa yang boleh kita cubalah. Hikmah berpuasa, hikmah Ramadan untuk tarbiyah kita merasai kekurangan orang lain.
kita puasa, kita tak makan ni hanya siang. Ada yang berhari-hari tak makan, siang malam. Bagaimana satu kisah satu negara yang sangat miskin, dia tanya dengan ketua imam kalau tak silap saya di Saudi, di Masjidil Haram, sah tak puasa kami ni dalam keadaan tak ada benda yang kami nak berbuka. Tak ada benda yang kami nak makan. Subhanallah. Jadi ini kita fikirkan benar-benar. Kita fikirkan apa kita punya ihsan, apa kita punya rasa simpati, prihatin dan tanggungjawab. Allahu Akbar. Baik. Kita sambung lagi muka surat yang ke-11. Amatilah kenyataan. Minta maaf. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dalam kalangan umatku orang-orang kaya yang tidak peduli penderitaan sesama insan. Tidak peduli penderitaan sesama insan. Jika para pengembala yang tinggal di pergunungan atau para fakir miskin yang hidup di desa datang kepada mereka untuk satu keperluan, mereka berkata culas, datanglah kepada kami esok hari. Demikian seterusnya sehingga para fakir miskin itu tidak mendapat apa-apa bantuan. Datang pada orang kaya minta bantuan orang-orang miskin ni, esok datang. Sekadar janji tapi tidak ditepati. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih, akan muncul. Bukan akan muncul dah muncul dah berlaku gambaran-gambaran ini. Terdapat orang kaya yang lebih mengutamakan kehidupan hedonism. Apa hedonism? Memuja kekayaan dan kemewahan. Dia tayang kekayaan dia. Kereta besar, duit belonggok-longgok. Subhanallah, mereka hebat dalam berbisnes. Ya, Allahu Akbar. Kan ada tagline yang berlaku ni. Apa tagline dia? Biar tak handsome, janji kaya, benda kan. Allah Akbar. Tak, itu tak betul tu. Hari ni kita kena perbetulkan apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Kaya Alhamdulillah, tapi kita boleh bantu. Bantu orang lain tujuan kaya itu. Tujuan kita ada untuk bantu orang lain. Allahu Akbar, bukan untuk kebanggaan. Dan ingatan daripada Nabi yang lain dalam hadis riwayat Al-Hakim yang bermaksud Nabi mengingatkan umatnya, mata yang beku yang tidak mampu menangis adalah kerana hati orang itu keras. Mata kita ni payah nak menangis sebab apa? Hati kita keras. Dan hati yang keras disebabkan oleh menumpuknya dosa yang telah dilakukan. Banyaknya dosa ni, dosa bertindan-tindan yang tidak diampunkan, yang tidak minta ampun pada Allah. Banyaknya dosa yang dilakukan seseorang adalah kerana orang tersebut lupa mati. Sedangkan lupa mati datang akibat panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan muncul kerana terlalu cinta pada dunia. Dan terlalu mencintai dunia adalah pangkal segala perbuatan dosa. Allahu Akbar. Nabi bagi tahu, umatku nanti akan dihinggapi satu penyakit. Al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa dia ya Rasulullah? Nabi bagi tahu ada dua tanda dia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cintakan dunia dan takutkan akan kematian. Cinta dunia, dia kejar dunia, dia cari dunia. Yang saya sebut sebelum ni, tanda-tanda orang yang Allah sayang ke dia, Allah gambarkan dia tu sibuk untuk akhirat, sibuk untuk agama, bukan sibuk untuk dunia. Di saat dia sibuk untuk dunia, di saat itulah Allah kurang kasih sayang pada dia. Allah tidak sayang pada dia. Allah biarkan. Yang bila sebut terlalu cinta kat dunia ni, Allahu Akbar. Kita muhasabah sama-sama. Orang yang mengejar dunia, dia sedang rosakkan akhirat dia. Wa karahiyatul maut, dan benci, takut akan kematian. Orang yang bijak, orang yang sedia akan kematian, dia sedia dengan kebaikan, dia sedia dengan harta-harta dia, dia infak dan sebagainya. Sampai satu tahap, orang yang subhanallah, orang yang Allah beri harta pada dia ni, dia tidak berkira-kira dengan harta ni sampai dia mudah bagi. Dunia ni tak ada benda dah. Dunia ni tak ada benda. Sampai satu tahap, ada orang yang Allah campak dalam hati dia begini. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renung, kita muhasabah banyak-banyak. Hari ini dunia bagaimana? Dunia sebagai jambatan, dunia sebagai penghubung untuk akhirat, bukan dunia tempat kita tinggal, tapi tempat akan kita meninggalkan. Allahu Akbar. Dan amatilah kenyataan Abu Zar Al-Ghifari berikut ini yang mengatakan, satu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, amal apakah yang paling utama? Sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?
Jawab Rasulullah, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Aku bertanya lagi, jika aku tidak mampu melakukannya, Rasul menjawab, hendaknya kamu menolong orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan berbuatlah sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu berbuat sesuatu untuk mereka? Rasulullah menjawab, tahanlah diri kamu daripada berbuat jahat terhadap manusia, tidak menyusahkan dan membahayakan manusia lain. Allahu Akbar. Pekerjaan yang paling utama Nabi bagi tahu apa dia? Hendaklah kita tolong orang yang perlukan pekerjaan dan kita berbuatlah sesuatu untuk meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Bagi pekerjaan pada orang, meringankan orang yang ditimpa musibah dan tahan diri daripada melakukan maksiat. Tak mampu yang pertama, buat yang kedua. Tak mampu yang kedua, sampai satu tahap di selemah-lemah iman ni, kita tahan daripada melakukan kejahatan. Itu pun sebenarnya berat. Tahan daripada melakukan kemaksiatan. Allahu Akbar. Ni hadis yang sahih riwayat Muslim. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renung bila sebut tajuk ini, tadi jiwa yang murni, sukar ditemui. Allahu Akbar. Kita tak payah tengok jauh-jauh, kita tengok diri kita. Kita nak mengharapkan orang lain baik, kita baik tak? Allahu Akbar. Cuba tengok. Syariat mengutuk orang-orang kaya yang tidak menunaikan hak-hak kekayaan yang mereka miliki, yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat, hartanya dijelmakan untuknya menjadi seekor akrak. Akrak ni apa? Ular jantan yang kulit kepalanya botak kerana pada kepalanya terkumpul banyak racun. Ular itu mempunyai bisa beracun pada dua sudut mulutnya. Allahu Akbar. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu mematuk dengan kedua-dua sudut mulutnya. Lalu berkata kepada orang yang tidak mahu membayar zakat, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Lebih lanjut Rasulullah bersabda, maka ingatlah selalu peringatan Allah, sekali-kali janganlah orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnianya menyangka bahawa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis yang agak panjang ini, seluruh yang dirahmati Allah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak mahu beri sumbangan, bantu orang lain daripada hartanya, akan dikalungkan. Harta tu merupai ular yang akan patuk. Subhanallah. Sebab apa tak nak keluarkan zakat, sombong dan sebagainya. Dia kikir. Kikir ni maksud dia apa? Bakhil, kedekut dan sebagainya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita baca hadis ni, kita baca tajuk ini untuk muhasabah balik. Apa yang Allah bagi pinjam, yang kita rasa kita miliki, tak layak kita nak rasa kita pinjam ni, kita meminjam ni tapi kita sombong. Kita berlagak. Kita Allahu Akbar. Tak ada benda lah kita nak berlagak ni, nak sombong. Sebenarnya apa yang Allah datangkan tu ujian pada kita. Ia bentuk nikmat tapi bentuk juga ujian. Sama ada kita bantu, kita tolong atau kita sebaliknya. Allahu Akbar. Kita muhasabah sama-sama. Ramadan ini Ramadan yang kedua. Inilah peluang untuk kita perbetulkan daripada harta kita, perbetulkan daripada sikap kita. Harta kita beri infak, sikap kita perbetulkan makin dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya nak ajak sebelum saya teruskan ni, boleh jadi saya dah sebut, kita ulang kaji balik lah. Dalam bulan Ramadan ini lebih kita giatkan untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Saya dah sebut dalam pengajian, dalam pertemuan yang lalu, kita ulang kaji balik. Apa dia? Yang pertama, ada 7 amalan sunnah. Yang pertama, jangan tinggal solat sunat tahajud. Kita bangun sahur, rugi kalau kita tak isi dengan tahajud, tak isi dengan qiyamul lail. Kita tarawih malam, itu juga qiyamul lail, tapi ni sebelum subuh, itu juga lebih barakah lagi. Kita rebut waktu sahur itu banyak-banyakkan doa kemudahan untuk hidup dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ni paling kurang 2 rakaat, itu nombor 1. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kita solat berjemaah. Sama ada di rumah, sama ada di masjid, di surau, di mana, kita giat untuk solat berjemaah. Perempuan selagi mana tidak mendatangkan fitnah, silakan. Apa lagi yang kita nak cari? Kita ajak keluarga kita bersama solat berjemaah. Hidupkan suasana tu. Allahu Akbar. Macam mana berbuka boleh berjemaah,
sahur boleh berjemaah, solat ini lebih kita kena berjemaah. Ya, alhamdulillah kita dah boleh rapatkan soft. Ya, persoalan saya, kita rapatkan sejadah ke rapatkan soft? Saya sebut dalam kuliah-kuliah, ya, yang perlu kita buat sejadah tu besar, kita lipat dua, ya. Bagaimana kaki kita jarak tu, macam itulah tempat kita sujud. Ya, itulah baru rapatkan soft. Bahu kita rapat, tumit kita juga rapat. Itu sebenarnya rapatkan soft, bukan rapatkan sejadah. Ya, Allah Akbar, ambil kesempatan betul-betul. Ya, dan yang ketiga apa dia? Kita baca Quran. Baca Quran hari-hari. Ni kumpulan Gemar Yasin. Subhanallah, boleh jadi anda buat majlis tadarus. Silakan. Ya, bukan kita nak beria untuk khatam Quran, tapi kita cuba tadabbur. Tadi pagi-pagi tadi daripada Mubalighat, Selangor dia telefon Ustaz, minta tolong bantu kami isi buat pengisian tadabbur. Maksudnya saya nak sebut begini, kita baca dalam beberapa ayat, cuba kita tengok maksud dia. Baca beberapa ayat, cuba tengok maksud dia. Untuk lebih kita menghayati, untuk lebih kita memahami. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran, 17 Ramadan, dalam hadis yang saya sebut 17 Ramadan. Sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk dan sebagai pembeza di antara yang hak dan yang batil. Ini namanya Al-Quran. Yang perlu kita tadabbur, yang perlu kita hayati daripada awal Baqarah sampailah surah An-Nas. Subhanallah, ini peluang. Yang biasa kita di luar Ramadan, apa dia? Kita banyak masa dengan makan, dengan sembang. Tapi kita tak puasa, kita puasa, banyak masa kita untuk dekat dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah. Kita sembang dengan Allah, bacaan Quran untuk faham. Baik, yang keempat, solat sunat duha. Amati, hayati benar-benar solat sunat duha ni untuk apa? Untuk keberkatan rezeki kita. Bukan makan minum, tapi masa kita berkat, hubungan kita dengan Allah berkat, rasa tenang, rasa bahagia. Majlis ilmu macam ni, subhanallah, sangat-sangat berkat. Allah Akbar. Teruskan solat sunat duha 2 rakaat ke atas. Silakan, berapa pun yang mampu. Yang kelima, istiqamah dengan berwuduk. Bukan hanya dalam solat, di luar solat, di luar bacaan Quran, silakan. Subhanallah, di situ ada ketenangan. Orang yang berwuduk, Allah pelihara dia. Daripada serabut jadi tenang. Nabi, orang yang istiqamah sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan yang keenam, apa dia? Banyak-banyakkan kita beristighfar. Ni siang kita berpuasa ni, rebut pahala. Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi rebut juga pahala kita berzikir, baca Quran. Subhanallah, sampailah tahap orang yang berpuasa, orang yang tidur tu dalam keadaan berpuasa berpahala juga. Tapi bukan kerja kita nak tidur, rugi. Cari. Anda ini Ramadan yang terakhir kita rebut benar-benar. Dan yang terakhir apa dia? Ni yang kita nak cerita ni. Bersedekah. Sentiasa di mana pun. Saya cuba latih diri saya, hari-hari saya cuba. Walau 1 biji kurma, cuba kita jamu orang berbuka puasa di mana pun. Saya sebut balik, jadikan tahun ni anda yang terakhir, kita jadi jutawan Ramadan. Rebut pahala-pahala di mana pun. Dan kita cuba kontrol emosi kita daripada marah. Kontrol nafsu kita. Apa nafsu dia? Bercakap benda yang lara tu juga maksiat. Memandang benda yang tak elok, subhanallah, maksiat. Kita cuba kontrol. Tak mampu dengan duit, berkata benda yang baik juga bersedekah. Umpama sedekah. Allah Alam, itu gambaran. Mudah-mudahan dapat catat. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama amalkan untuk ingatan saya bersama. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Cuba tengok hadis yang terakhir, yang agak panjang. Hadis riwayat Muslim. Amatilah kenyataan Abu Hurairah berikut. Kenyataan Abu Hurairah berikut. Yang bermaksud Rasulullah bersabda, pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak harta zakat yang dimilikinya, nescaya pada hari kiamat emas dan peraknya akan dijadikan kepingan-kepingan di neraka. Kemudian dipanaskan di dalam julangan api neraka Jahanam. Lalu dibakarlah dahinya, perutnya dan punggungnya. Allahu Akbar. Setiap kali kepingan itu sejuk, maka dikembalikan, dipanaskan di dalam Jahanam lagi untuk menyeksa, dan 1 hari pada hari kiamat adalah sama dengan 50,000 tahun. Dalam kehidupan dunia ini, hukuman tersebut berlanjutan sehingga seluruh amal-amal hamba dihisap. Kemudian orang yang tidak mahu membayar zakat itu akan diperlihatkan catatan amalannya. Adakah dia menjadi penghuni syurga atau neraka? Allahu Akbar. Ni orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tak nak berinfak hartanya, bersedekah dan sebagainya.
Umpamanya nanti ada kepingan logam daripada emas, perak yang dimiliki nanti di akhirat, akan jadi kepingan-kepingan yang dipanaskan, akan dicop dahi dia, cop dia punya perut, di punggung dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita melihat merenung hadis ini sangat-sangat takut. Ya. Sehari di akhirat umpama 50,000 tahun. Ya, sehari di akhirat umpama 50,000 tahun. Sangat-sangat lama. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut gambaran ini. Sahabat mengeluh, ya Rasulullah, lamanya. Macam mana kami? Apa jawab Nabi SAW? Perbetulkan, jaga solat dengan sebaik-baiknya. Kita solat dengan penuh khusyuk. Di antara 5 minit ke 10 minit. Itulah yang akan menggantikan puluh ribu tahun kita di akhirat nanti. Ya, orang yang jaga solat, orang yang jaga tahajudnya, Allah akan bentuk amalan-amalan yang lain akan jadi baik. Allah akan bentuk bagaimana pribadinya, hatinya jadi baik. Ya, subhanallah. Ya, Masya Allah, kita muhasabah, kita renung baik-baik. Apa yang kita lakukan atas dunia ini, yang kita nak capai adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat fakta kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukatkah ditemui orang-orang kaya dalam kalangan kaum Muslim yang buta hati melihat penderitaan yang dialami sesama Muslim? Allahu Akbar. Hati kita ni keras tak? Apa maksud keras? Kita jarang baca Quran. Kita jarang berzikir. Kita jarang, subhanallah, kadang kita memandang hina orang lain, ditunjukkan hati kita keras. Banyak dosa. Ramadan inilah peluang untuk kita perbetulkan dosa kita. Perbetulkan, perbaiki. Untuk gugurkan dosa kita. Satu ketika Nabi SAW nak naik khutbah. Anak tangga demi anak tangga, Nabi berhenti sebut amin, amin, amin. Sahabat yang berada di bawah, Nabi bercakap dengan siapa ni? Aminkan doa siapa ni? Selesai sahabat bertanya. Rasulullah bagi tahu, Jibril bisik ke telinga aku. 3 kali bisikan yang aku balas dengan amin. Doa, berbentuk doa. Celakalah orang-orang yang masuk Ramadan, sepatutnya dosa diampunkan, tapi tidak diampunkan. Amin, celaka sungguh. Amin, celaka sungguh. Ramadan ini untuk gugurkan dosa. Ramadan ini kita jadi baik, bukan jadi jahat. Allahu Akbar. Yang kedua, celakalah orang-orang yang ada mak bapak, sepatutnya berbakti dengan mak bapaknya, tapi tidak berbakti. Yang durhaka pada mak bapak dan sebagainya. Saya nak sebut, dalam Ramadan ini pernah berlaku satu kisah benar di hadapan mata saya, bagaimana seorang ibu dihalau daripada rumah. Saat nak berbuka tu tidak dipedulikan. Allahu Akbar. Dan pengalaman saya di rumah-rumah orang tua, dalam bulan Ramadan ni banyak program kita bersama orang-orang tua. Allahu Akbar, sedih. Mak bapak dibiar. Ada satu tempat, saya datang nak hantar beras, nak hantar sumbangan. Waktu tu ada jenazah. Jenazah seorang ayah yang baru meninggal. Subhanallah. Diletak di situ. Bila saya tanya, anak-anak tak datang ke? Tak telefon anak-anak ke? Ustaz, anak-anak tak dapat datang. Mereka minta kami rakam je. Macam mana bapak diuruskan sampailah dikebumikan. Sampailah dikebumikan. Allahu Akbar. Ni, dah lah bapak letak kat situ. Lepas tu, waktu dia meninggal tak dipedulikan. Jadi kita renung, kita muhasabah balik hari ni. Yang ada mak bapak masih hidup. Kita muhasabah sama-sama. Ada sahabat saya, mak dia baru meninggal. Sebelum ni setiap kali dia urus mak dia ke dialisis cuci darah apa semua. Dia kata, Ustaz, kadang jaga mak ni, ya Allah, mak kadang maki kita, marah kita. Sebab apa, angkat mak tu sakit. Macam-macam dia marah kita. Saya kata, sabarlah. Sabarlah. Hari ni mak dia meninggal, dia kata, Ustaz, rindu pada mak, rindu nak jaga mak. Allah Akbar. Di sebalik kita jaga mak yang sakit, ayah yang sakit, sabar tu, subhanallah, pahala dia sangat besar. Dan yang ketiga apa dia? Celakalah orang-orang yang mendengar namamu, ya Rasulullah, ya Muhammad, disebut sallallahu alaihi wasallam tapi tak sahut sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah ni, yang ujung-ujung bicara kita ni, cuba letak di ruangan komen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat pada Nabi sama-sama. Kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu kumpulan tu, hari-hari seorang-seorang kena buat 1,000 rutin harian 1,000 selawat. Saya diminta jadi ketua kan. Walaupun terpaksa lama, kita jadi kebiasaan, rasa seronok. 1,000 kali. Allah Akbar, silakan. Apa yang boleh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah matikan kita dengan apa yang kita suka sebut. Dengan apa yang kita suka buat. Kita nak mati baik, apa benda yang kita buat? Kita nak mati boleh mengucap la ilaha illallah, perkara yang baik, apa yang kita sebut?
Ya, Ramadan dalam keadaan kita berpuasa ni, banyakkan basahkan lidah kita, Allahu Akbar. Biar sampai perit tekak kita, Allahu Akbar, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangkan bercakap benda-benda yang larang. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, 3 perkara ni tadi. Jadi kita sambung lagi, ketika kaum muslimin Rohingya Myanmar berjumpa bermati-matian mempertahankan hidup di tengah samudera raya, ketika umat Islam di Palestin, Syria, Mesir dan Libya ditindas para penguasa, orang-orang kaya di Timur Tengah justru berlumba membina gedung pencakar langit. Subhanallah, ini tanda dunia nak kiamat. Yang bagaimana mereka-mereka berhampiran, yang Saudi, yang sekeliling tu dekat dengan Palestin, dekat dengan Syria, tapi bagaimana mereka tak ada rasa nak bantu pun. Allahu Akbar. Inilah gambaran yang Nabi ingatkan. Jadi kita cuba prihatin di mana sekeliling kita, di mana pun kita cuba bantu. Cuba bantu. Kita nak beri ni bukan tunggu kaya baru beri. Kita beri sampai kita jadi kaya. Ada keberkatan. Ya, keberkatan. Keberkatan apa dia? Manfaat kebaikan. Saya sebut balik, tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 perkara di akhirat nanti. Umur, harta, ilmu dan tubuh badan. Masa kita duduk ni bentuk masa, bentuk umur kita. Berkat tak? Dengan majlis ilmu, berkat mudah-mudahan insya-Allah. Yang kedua, harta kita. Ke mana kita beri? Ke mana kita infakkan? Yang ketiga, apa dia ilmu? Kita amalkan, kita sampaikan. Ya, subhanallah. Ni, kita share benda-benda yang baik. Kita share hadis-hadis yang sahih. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ada barakah. Dan yang keempat, apa dia? Tubuh badan kita ni. Kaki ke mana letihkan, badan ke mana letihkan, tangan ke mana letihkan. Biar ada keberkatan, ada barakah. Dan yang terakhir, mereka tidak peduli sedikit pun keadaan memilukan yang dialami saudara sesama Muslim, maka sungguh benar sabda Rasulullah SAW, satu ketika dahulu. Wallahu alam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ada tidak kebenaran daripada apa yang Nabi SAW ingatkan ini. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, kita duduk diam-diam. Ya, banyak masa kita dalam Ramadan ini untuk kita berzikir. Di kalangan kita ada yang Allah dah ambil nyawa. Tahun lepas ada sama, tahun ni tak ada sama. Kita dah 2 tahun dalam keadaan pandemik, dalam keadaan COVID. Dan tahun ini kita baru rasa selesa kita beribadah. Hargailah betul-betul. Hargai betul-betul. Bukan kita hebat dengan pesta juadah kita, tapi hebat dengan ibadah kita. Hebat dengan ibadah kita. Kita rebut. Ni, kita cuba fikirkan balik, hidup kita ni tak lama. Mana tahu tahun ni yang terakhir, tahun depan belum tentu kita rasai Ramadan. Kita rebut benar-benar. Ya, bukan hanya Ramadan, tapi sebenarnya kita kena letakkan satu pepatah sebut, kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Kita jadi hamba Allah yang utama, bukan jadi hamba Ramadan. Tapi Ramadan ini sebagai cetusan-cetusan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar ini saya buka, kalau ada soalan silakan. Silakan kalau ada soalan. Jemaah silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silakan. Saya Waalaikumsalam. nak tanya, selalu kan dia yang penting istiqamah, tapi kalau macam randomly kita buat tiap-tiap hari, kadang-kadang kita selawat, kadang-kadang kita istighfar. Jadi dia tak specific time ke yang jumlah, apa orang cakap, jumlah zikir kita tu tak menentu Ustaz. Macam mana tu, boleh ke Ustaz? Dia tak ada masalah berkenaan dengan jumlah. Cuma kadang kita bila mengira ni sebagai satu motivasi, itu je. Itu je. Tapi tak ada masalah. Kita tak kira pun tak ada masalah. Kita biasakan. Yang penting kita zikir, selawat. Itu sebab ada ulama' sebut selawat ini lebih tinggi nilainya daripada istighfar. Dengan selawat itu juga Allah ampunkan dosa kita. Sebab kita ingat Nabi SAW. InsyaAllah. Ustaz, ada orang cakap istighfar tu dia kata untuk kita minta maaf atas dosa-dosa kita. Selawat atas Nabi, dia kata sedangkan Nabi tu Tuhan memang tak ada masalah. Nabi dah selamat, dia kata. Kita kena fikir masalah diri kita, dia kata macam tu Ustaz. Saya panik juga Ustaz, macam mana tu?
Tidak. Macam saya sebut tadi, selawat ni lebih keutamaan. Selawat ini pertolongan Nabi di akhirat nanti. Selawat ini nilai kita, tanda kita umat Nabi. Nabi bagi tahu apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita kata kita cinta Allah. Nabi baca satu ayat daripada surah Ali Imran, fattabi'uni. Nabi kata ikut aku, ikut cara aku. Ya, bagaimana cara Nabi SAW menggambarkan kita sampai kepadanya. Sifat jangan tinggal, selawat kita buat. Ya, tapi di sebalik gambaran itu, yang keutamaan yang utama itu adalah selawat pada Nabi SAW. Bila kita kata dengan orang kata tu, siapa kata? Allah kata ke, Nabi kata ke? Itu yang kita perlu ikut. Itu yang boleh saya jawab lah Puan. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Cik Munah ni, dia Kuala Selangor ni. Ya, Makcik. Ustaz, saya tahun ni tak join tadarus di masjid tau. Selalu join kan. Tahun ni saya tak join sebab pandemik ni kan. Jadi saya mengajar sendiri kat rumah. Okey ke Ustaz, sepanjang Ramadan ni saya mengajar sendiri kat rumah. Okey ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih cantik. Kita ngaji sendiri bagus, tapi bagi saya kena ada partner. Tak mampu nak ke masjid, mungkin online yang boleh. Cari partner. Kadang dalam Ramadan ini, ada peristiwa Nabi SAW, dia bertadarus dengan Jibril. Betul memperbetulkan. Nabi baca, diperbetulkan oleh Jibril. Yang permulaan wahyu kan ikra. Di situlah permulaan tadarus. Dan di sebaliknya, kita sebenarnya untuk perbetulkan. Ngaji sendiri tak ada masalah. Tapi kena ada partner, kena ada yang menyemak, kena ada yang tengok. InsyaAllah yang kita hidupkan suasana ikut sunnah Nabi SAW. Tadarus ni sunnah Nabi. Wallahualam. Kurang pahala ke Ustaz kalau macam itu? Tak ada kurang pahala. Pahala tu Allah yang bagi. Saya boleh sebut lebih afdal itu je. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Macam mana pula kalau kita bertadarus di rumah tapi kita buka ustaz atau ustazah, lepas tu kita ikut dia baca. Boleh ke Ustaz? Tak, ustazah tu rakaman. Maknanya online lah, maknanya YouTube ke ataupun link apa-apalah. Ustaz-ustazah tu dia membetulkan ke tidak? Tak adalah dia baca, macam dia baca terus tapi kita ikut dia baca. Boleh ke Ustaz? Boleh. Cuma macam saya tadilah cakap, kena ada yang mendengar, kena ada yang yang ada yang betulkan. Dia macam tu lebih kepada tahsin. Tahsin tu memperelokkan, kita perbaiki bacaan kita masing-masing. Tak ada masalah. Tapi yang saya cakap tadi, lebih elok kita bertadarus. Kalau tak ada mampu, sampai satu tahap tak mampu, payah kita nak jumpa, kita terlalu sibuk, kita jangan tinggal Al-Quran. Itu je. Kita kena dosa untuk tahsin. Tahsin ni elok, mempercantikkan. Mampu tadarus, silakan. Macam Makcik Munah tadi sebutkan daripada Kuala Selangor, silakan apa yang boleh. Pahala tu bukan kerja saya, tapi kita serah pada Allah. Yang penting ada masa kita dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Allah alam, insyaAllah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam telah. Saya nak tanya, kalau kita nak buat badal umrah untuk somebody, tapi kita tak tahu nama penuh dia, boleh ke? Tapi kita tahu. Kita tahu nama dia, panggilan harian lah, nama penuh tak tahu. InsyaAllah sampai. Sampai Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Okey, ada lagi soalan kan? Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya, kalau kita berselawat ke, berzikir ke dalam hati saja, tak zahir daripada mulut, boleh ke Ustaz? Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada masalah. Kadang dengan lisan, kadang dengan hati. Lisan pun kadang belum tentu sampai ke hati, tapi yang utama dengan hati. Mampu dengan lisan silakan. Tak mampu dengan hati pun tak ada masalah. Hati itu yang lebih utama sebenarnya. InsyaAllah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah sajalah hati kita jadi tenang. Apa yang boleh insyaAllah. Wallahualam. Itu yang boleh saya ni. Saya nak sebut seluruh al-Isra yang dirahmati Allah. Kita ini dalam kehidupan kita nak capai adalah ketenangan, kebahagiaan. Walau ujian kita besar, bentuk macam mana kita meletakkan Allah sentiasa dalam kehidupan kita dan kita bawa bersama untuk capai ketenangan, kebahagiaan daripada Allah berdasarkan Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Apa yang Allah suruh kita buat, kita ikut. Bacaan Quran, zikir, ini adalah bentuk-bentuk zikir yang bawa kita dekat dengan Allah.
Orang yang baca Quran, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran. Nabi ulang 3 kali. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ya'ti fil akhirah bisyafi'an. Akan datang Quran nanti sebagai penolong. Sebagai peneman kita. Yang dalam kubur yang sangat gelap di akhirat dan tidak akan tolong kita. Itu sebab usahalah usaha. Yang ada masa dalam Ramadan ni, banyak masa kita buat. Kita seorang-seorang, suami tak ada, anak-anak tak balik. Cubalah hafal 30 ayat daripada surah Al-Mulk. Surah Al-Baqarah banyak sangat ujung-ujung ayat tu. Kita baca surah-surah pilihan. Pagi-pagi surah Al-Waqi'ah. Lepas tu surah Ar-Rahman. Kita hari-hari 10 ayat awal atau 10 ayat akhir daripada surah Kahfi. Apa yang boleh buat kita baca. Benda tu akan bawa ketenangan. Dan jaminan orang yang hafal Quran, jasad dia tak hancur. Tapi berlaku juga orang yang banyak masa dengan Al-Quran, Allah pelihara jasad dia bila ditanam boleh mati nanti. Allah Akbar. Kita nak cari apa? Inilah sebenarnya. Kadang persoalan timbul. Saya share nanti satu video klip ceramah pendek je. Apa dia? Orang bertanya, kita nak baca Quran ni banyak mana? Contoh kita makan ni banyak mana dalam sehari? Macam kita puasa ni, kita puasa memang kita tak makan. Tapi istilahnya makanan untuk jiwa kita apa dia? Al-Quran banyak mana? Banyak mana kita makan untuk perut, macam itulah untuk hati, untuk jiwa kita. Usahalah, ingatan saya sama-sama insya-Allah. Selagi kita hidup, selagi itulah Quran ni jangan tinggal. Allah A'lam. Silakan kalau ada lagi. Kalau tak ada kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya, bila kita sampai surau atau masjid, kita terus solat sunat tahiyatul masjid kan? Yeah. Tapi kalau kita sampai tu dah azan, kita solat sunat dulu, subuh, lepas tu boleh tahiyatul masjid? Boleh Ustaz? Boleh, selagi tak mula boleh. Oh boleh lah, dia tak semestinya bila kita sampai tu ya. Kita sampai, ada kesempatan kita buat. Tak ada kesempatan di mana ada peluang kita buat. Oh okey, kalau kita sampai tengah azan, kita solat sunat dulu sebelum subuh, lepas tu solat tahiyatul masjid tu boleh lah ya? Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Silakan kalau ada lagi. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, kelebihan berselawat berbanding dengan zikir-zikir yang lain. Kalau macam selawat, bila kita lakukan walaupun kita dalam keadaan, contoh kita dalam keadaan, maknanya contoh macam kita sebut saja, kita lafaz tapi hati kita ni tak sepenuhnya. Itu pun Allah Ta'ala tetap bagi ganjarannya kan Ustaz. Berbanding dengan kalau kita zikir, contoh macam subhanallah tapi hati kita ni macam kalau kita nak subhanallah tu bermakna kalau lebih baik kita dalam hati kita macam kita tahu makna dia, maksud dia kita ni kan. Tapi kalau macam selawat ni walaupun dalam hati macam mulut sekadar bercakap je tapi hati tidak menghayati, Allah Ta'ala tetap terima kan Ustaz kan kelebihan selawat. Betul Ustaz? Betul. Kadang kan ada yang bertanya, Ustaz, sembahyang ni macam tak ada benda je. Sembahyang tapi masih lagi ni. Sembahyang teruslah sembahyang. Kerana macam tak ada kesan apa-apa pun kita berselawat, kita berzikir, teruskan. Kadang kita benda yang kita, subhanallah, kita nak capai takwa ni kena ada paksa. Kita buat lama-lama akan jadi kesan. Man ahabba syai'an kararan zikruhu. Ada satu patah Arab sebut, bila kita cinta, suka akan sesuatu, kita akan ulang-ulang, kita akan sebut berulang-ulang. Nak menggambarkan kita suka, kita cinta kepada Nabi SAW, ulang-ulang kita sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun dalam hati tak ada kesan, lama-lama akan datang. Sebab apa, di akhirat nanti Nabi akan panggil, nampak tanda-tanda selawat, nampak tanda-tanda cahaya daripada umatnya. Nampak daripada tanda-tanda cahaya daripada umatnya, Nabi akan panggil. Dan akan ada di kalangan umatnya dia halau. Sebab apa, tak ada tanda pun. Mengaku umat Nabi tapi tak ada tanda. Mengaku umat Nabi contoh kat dunia ni tapi jarang selawat pada Nabi SAW. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Kita cuba usaha, cuba buat. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sampai semua insya-Allah jawapan yang saya cuba jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita
hari-harian kita selawat saja. Kita tak buat zikir yang lain. Kita ambil selawat sahaja. Macam mana tu Ustaz, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Kita lah, minta maaf ya, saya jawab dulu. Cuma kita nak pelbagaikan, contoh kita makan, puasa-puasa kita makan kan. Kita makan nasi lauk kicap je tak kena. Kita nak pelbagai. Macam tu lah, macam saya sebut tadi, ini makanan hati jiwa kita. Ni, andai tak mampu nak selawat saja pun boleh. Ni, nak pelbagai ada masa lepas sembahyang, ada istighfar, ada la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, silakan. Tak ada masalah. Wallahu alam. Silakan. Kalau kita cuma selawat Jibril sahaja Ustaz, tapi kita buat banyak-banyak. Tak ada masalah. Apa bentuk selawat pun silakan. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya apa kalau orang macam dia banyak berzikir tapi solat-solat sunat dia kurangkan, macam mana? Dia lebih abdal solat sunat ke atau berzikir? Subhanallah. Dia satu gambaran ibadah yang berbeza. Ini satu gambaran ibadah yang berbeza. Jadi di sebalik gambaran itu saya tak mampu nak sebut mana lebih afdal, tapi solat itu lebih afdal daripada zikir sebenarnya. Solat itu lebih afdal. Tapi apa pun di sebalik gambaran ini atas kita lah. Atas kita. Kadang ada orang, Ustaz saya zikir je tapi saya tak solat lah. Boleh tak? Tak boleh. Tapi nak keutamaan solat yang utama. Solat lebih utama. Allah alam. Itu yang mampu saya jawab. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, macam ni tau. Kalau kita ni dah, bukan, kadang kita niat kita nak tiap-tiap malam kita tak nak tinggal 5 surah ni. Surah Sajadah, 10 ayat awal Kahfi dengan 10 akhir. Sajadah, Waqi'ah, Duhan, Waqi'ah dan Al-Mulk. Kita tak nak tinggal. Lepas tu tak macam mana satu hari kita tengah baca tu mengantuk sangat. Ustaz, bila kita baca dia akan lari ke mana-mana ayat. Jadi kita terpaksa sadaqallahul azim. Tu kita tidur. Jadi kita tak buatlah malam tu. Macam mana tu Ustaz? Dosa tak? Dia benda ni bukan wajib. Bukan wajib tapi benda ni menjadikan amalan kita. Setiap sesuatu kebaikan baru niat Allah dah gandakan, Allah dah bagi ganjaran pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang buat satu kebaikan walaupun dengan niat Allah balas 10. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang buat kejahatan Allah balas timpalan kejahatan. Kita dah usaha. Tapi di sebalik gambaran tu segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada nilai dosa. Kita buat kita dapat pahala, kita tak buat kita tak dapat apa-apa. Maksudnya dosa pun tidak. Allahu Akbar. Itu yang boleh saya gambarkan dah. Apa pun kita usaha. Cabaran tu tak ada cabaran, ngantuk dan sebagainya. Tapi kita dah niat tadi, kita dah usaha tadi, insya-Allah benda tu akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Sama. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini boleh. Ada nak tanya lagi? Saya nak tanya satu saja. Baik. Surah Ad-Duhan, kalau kita baca sebelum tidur, yang mana lebih elok? Baca sebelum tidur ataupun masa macam bulan puasa ni kita baca sebelum sahur? Dia tak ada kelebihan daripada surah Dukhan. Yang kita digalakkan sebelum tidur tu surah Al-Mulk. Dalam hadis Nabi SAW surah Al-Mulk. Barang siapa yang beramal dengan Al-Mulk. Surah Tabarak. Tabarakalladzi. Sebelum tidur Allah mudahkan. Malam tu mati, Allah mudahkan urusan kubur dia. Allah mudahkan urusan kubur. Ni ada hadis. Ada hadis berkaitan surah Al-Mulk. Kita baca sebelum tidur. Ataupun kita baca awal. Tak ada masalah. Macam Dukhan tadi untuk tambahan pun tak ada masalah. Tapi yang sahih, hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Mulk tadi. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Seronok dengar. Bila tanya ni, nak menggambarkan semangat kita nak beribadah. Semangat kita nak berzikir. Tahniah kepada Gemma Yasin yang saya doakan sampai bila-bila kumpulan inilah. Sampai kiamat insya-Allah kumpulan ini. Kita jadi cetusan kebaikan, saya nak sebut, kita jadi cetusan kebaikan. Pahala subhanallah. Sebab cakap kita, sebab kita punya plan kebaikan tu, dia boleh berubah banyak pahala. Ya Allah, insya-Allah. Jadi esok
pukul 9.30 saya ada di IKIM. Setiap Selasa Ramadan ni saya ada di IKIM 9.30. Yang nak follow, nak ikut sama, silakan. Ramadan sebagai ya, insyaAllah 9.30 pagi setiap hari Selasa di IKIM. Jadi saya mohon doa lah setiap apa yang saya lakukan dakwah, doakan saya diberi kekuatan dan sebagainya. Dan saya doakan ibu-ibu, seluruh tuan-tuan perempuan yang berada dalam Gema Yasin ni, Allah beri rahmat, Allah beri terkeluar ke Ustaz? Ustaz terkeluar ke? Tak terputus tu. Tiba-tiba tak ada suara pula. Putus kot. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz terkeluar ke? Majlis kot tak ni? Boleh tutup majlis kot. Ya ke? Okey. Alhamdulillah. Tunggu tutup majlis ya. Ustaz masuk ke? Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Kuliah kita berjalan dengan lancar. Moga ilmu kita ini diberkati dan dirahmati Allah. Masya Allah. Moga kehadiran kita hari ini digandakan pahala oleh Allah dan diterima sebagai amal ibadat kita. Moga Ustaz terus sihat dan boleh memberi berdakwah lagi. Mohon izin jemaah untuk saya membuat sedikit pengumuman kuliah selanjutnya hari ini. Kuliah Zuhur kita ada tadarus khas 1 hari 1 juzuk oleh peserta pilihan dari grup tadarus GYNI pada jam 2.30 petang. Semua jemaah dijemput bagi mengimarahkan majlis tadarus kita ini bagi mencari pahala Ramadan, insyaAllah. Sebelum menutup majlis, kami dari GYNI mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz dan jemaah yang sentiasa memberi sokongan kepada GYNI dengan menghadirkan diri pada setiap majlis yang kami adakan. Kami juga memohon berbanyak kemaafan. Anda ada sebarang kekurangan, segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya akan membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Jazakumullah.